So hari ni saya nak ajar ialah topik hari ni saya nak bincang ialah karakteristik hyperbolic second order differential equation. So saya nak bincang yang ini yang ini nota saya tak masukkan dalam Sidos. Saya baru edit saja. Lepas kelas ni saya akan masukkan lah. So kita nak tengok macam mana kita nak selesaikan guna karakteristik lah. Yang ni pernah keluar sekali dalam final lah. Tapi saya selalunya tak fokus, tapi pernah sekali keluar. Jadi selepas itu saya memang ajarlah topik ni jadi kita terus pergi kepada topik ni. So apa yang saya nak ajar di sini ialah hyperbolic second order differential equation. Apa maksud hyperbolic? Hyperbolic ialah b square minus 4ac more than 0 lah. Maksudnya yang positif punya. Yang itu kita dah tengok semalam dah. Kejap saya buka nota dia. Nota dia ialah yang simple, apa dia punya nama dia, constant coefficient. Ni kita tengok semalam. Ni maksud saya yang ni b square minus 4ac more than 0. Kalau dia more than 0, yang ini ialah hyperbolic dah. So kita nak tengok specifically untuk case yang ini, two distinct roots dah. So kita tengok macam mana kita nak buat benda ni. So first kali, hyperbolic second order differential equation. There's a families of straight lines called characteristic. So kita nak tengok ni karakteristik yang di mana dia ada straight lines lah, yang kita panggil dia sebagai characteristics. So kalau kita tengok soalan dia, let we look into the following examples. So kalau kita tengok ni, find the characteristic of the curve for the following hyperbolic second order differential equation. So kita nak tengok uxx tolak 4yy sama dengan 0. So apa yang kita nak buat first kali ialah saya ambil soalan dia. Soalan dia ialah apa? Soalan dia ialah uxx tolak 4uyy sama dengan 0 lah. So kita nak cari apa dia punya karakteristik lah. Dia punya karakteristik characteristic equations lah. So kita nak carikan apa dia punya equations dia. So first kali apa yang kita nak buat ialah step 1, kita kena tukarkan dia jadi selesaikan dia punya kuadratik ni. So hari ni semalam saya guna m kuasa 2. Hari ni saya gunakan a kuasa 2. Sebabnya nanti saya nak guna m ni dekat tempat lain, jadi nanti confuse lah. So saya nak guna a ni sebab dia tak clash dengan dia punya variable sini. So ini variable flexible lah. So ini 1, so a kuasa 2, dan ini yy dia akan jadi 4 lah. Kalau dia ada b, baru dia akan ada a lah. A kuasa 2, a, b lah. Maksud saya macam ni. Maksud saya macam ni. So ini a, b, c. So yang yy ni ialah c dia. Jadi yang ini sama dengan 0. So kalau kita selesaikan ni, yang ini kalau kita factorkan dia akan dapat a tolak 2, a tambah 2 sama dengan 0. So a ialah 2 ataupun negatif 2 lah. Ini kuadratik biasa lah, standard you tahu. So kalau kita tengok dekat sini, so kita dah selesaikan dia punya kuadratik dia. So apa yang seterusnya kita nak buat ialah kita nak carikan dia punya characteristic equation. So characteristic equation, kalau kita tengok nota dia, apa yang kita kena buat ialah kita kena substitute yang kita dapat ni, A1 dengan A2 ni dalam formula ni, dalam equation ini. Di mana y sama dengan negatifkan A, lepas tu x tambah C1, lepas tu y adalah sama dengan negatif A2 x tambah C2. Maksudnya ambil jawapan ini, kita masuk dekat sini substitute, tapi kita kena negatifkan value dia. So maksud saya ialah macam ni. So kita nak masuk formula dia. Formula dia ialah apa?
Y sama dengan A1X tambah C1. Y sama dengan A2X tambah C2. So saya nak gantikan A1 dengan A2 ni, ganti masuk dekat sini. So kita akan dapat jawapan dia sama dengan, okay, sorry saya tertinggal negatif. So dia ada negatif, dia akan ada negatif kat sini. Okay, so jawapan yang kita akan dapat ialah Y adalah sama dengan negatif, so ini akan jadi negatif 2X tambah C1. Okay, equation nombor 1. Lepas itu Y sama dengan negatif 2X tambah C2. So yang ini dia akan jadi positif lah. Okay, jadi kita akan dapat dua equation. Kenapa dapat dua equation? Sebab kita ada dua root, okay, dua distinct roots. So kita akan dapat dua equations lah. So satu ialah Y sama dengan negatif 2X tambah C1. Satu lagi ialah Y sama dengan 2X tambah C2. Okay, boleh follow setakat ini? Okay, so kita just ikut dia punya formula. Okay, kalau ada masalah beritahu, nanti saya akan ulang balik. Okay, ini yang kita nak follow ni. So kalau kita nak cari characteristic equation, kita ganti dekat sini. Okay, kita cuba soalan B pula. Okay, yang ni nanti saya akan masukkan dalam WhatsApp dah. Kalau tertinggal ataupun miss dalam copying, nanti saya akan masuk dalam WhatsApp group. Okay, nota ni hari ni saya akan upload sebab masih ada lagi pembetulan lah. Itu yang saya baiki, saya nak upload hari ni, dan mungkin lepas kelas ni saya akan upload. Okay, kita cuba tengok B pula. Okay, so untuk B, soalan dia ialah, okay, kita nak cuba ni pula. UXX tolak 3UXY tolak 4YY. Okay, UXX tolak 3UXY tolak 4UYY sama dengan 0. Okay, so kalau saya nak cari characteristic equation, so apa yang saya first kena buat ialah, ini kena tukar jadi auxiliary equation. A kuasa 2 tolak 3A tolak 4 sama dengan 0. Okay, so kalau kita nak selesaikan ni, kita akan dapat A tolak 4 dengan A tambah 1 lah. Okay, kita faktorkan dia. A kuasa 2 tambah 1 tolak 4 jadi tolak 3, tolak tambah jadi tolak 4. Okay, so ini akan jadi, ini akan bagi kita A sama dengan 4, A1. Lepas itu A2 adalah sama dengan negatif 1. Kita dah dapat dia punya A1, A2 lah. Ok, jadi kita substitute dalam equation dia. So equation dia bagi apa? Equation ialah Y sama dengan A negatif A1 X tambah C1. Lepas itu Y sama dengan negatif A2 X tambah C2. So kita akan ganti masuk dalam dua benda ni. So kalau saya gantikan value ni, dia akan jadi Y sama dengan negatif 4X tambah C1. Y sama dengan negatif 1X tambah C2. So negatif jadi positif, so tinggal X tambah C2. So inilah dia punya characteristic equation. Okay, so part ini senang lah. Maksudnya nak selesaikan dia punya families of straight line tu senang lah. Ini kita panggil dia sebagai families of straight line sebab ini ada dua straight line. So ini kira satu family dah. Satu family bawa partial ni, differential ni. Okay, so kita dah selesaikan dia punya first part. Kita dah boleh cari dia punya value untuk families of
straight lines lah. Okay, next kita nak sambung satu lagi di mana kita nak selesaikan dia punya partial differential lah. So maksudnya kali ni kita nak solve dia punya problem ni. So kita nak solve dia punya partial differential ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, step 1 kita dapat dah ni. Okay, so kita dapat families dia. Sekejap okay, so kita dapat ni negatif 2x dengan 2x ni tadi, yang soalan tadi tu. Okay, yang ini pula, okay, yang B lah. So kita dapat negatif 4x tambah C1 dengan x tambah C2 lah. Okay, next ni saya nak buat apa? Saya nak gunakan apa yang saya belajar dari yang atas ni untuk solve the second order partial differential equation. So sekarang ni saya nak solve problem ni. Okay, nak solve problem ni memang step dia panjang. So kita akan buat one by one. Okay, mungkin yang ini satu soalan pun mungkin ambil setengah jam lah. Mungkin kita akan buat slow by slow, very slowly lah, supaya semua boleh faham. Okay, kita akan cuba one by one lah. Kita akan pergi very slow sebab ini banyak benda baru dalam nak belajar benda ni. Okay, so solve the second order partial differential equation using canonical form transformation. So ini ada banyak benda dalam ni. Okay, first, okay, so kita nak solve okay, macam mana kita nak solve? Okay, so kita ambil balik soalan. Soalan tadi ialah apa? Soalan tadi ialah A sama dengan A dia UXX tolak 4UYY sama dengan kosong. Okay, soalan dia ialah okay, UXX tolak 4YY. Maksudnya yang ini ialah sambungan daripada atas lah. Sambungan daripada yang ni. Maksudnya dia dua soalan yang sama. So jadi dalam kes ni kita dah tahu families dia apa? Families dia, okay, straight line dia tadi apa? Yang ini kita dah dapat tadi jawapan dia. Okay, yang ini dah. Okay, yang ini kita dah selesai tadi dah. Okay, so saya akan ambil benda ni, saya ganti dekat sini pula. Maksudnya yang ini jawapan dia tadi apa? Ini kita dapat y sama dengan 2x tambah c1 dengan y sama dengan negatif 2x tambah c2. Okay, sebenarnya patut negatif sini tapi tak ada masalah. Constant dia boleh support siapa-siapa. Okay, so first kalau kita nak solve partial differential, kita mesti kena ada characteristic equation. Maksudnya mesti kena dapat dulu characteristic equation ini. Okay, mesti kena ada characteristic. Okay, mesti kena ada characteristic equation. So kita dah selesai tadi. Itu yang saya ambil tadi jawapan inilah. Okay, macam mana saya dapat? Saya buat A kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. So A tambah 2, lepas tu tolak 2 sama dengan kosong. A dapat 2 dengan A dapat negatif 2. So kita ganti, masuk, kita dapat jawapan ini. Okay, so itu yang dapat y sama dengan 2x tambah c1 dengan y sama dengan negatif 2x tambah c2. So yang ini saya tak repeat lah. Kita dah tengok tadi. Okay, so next ni apa yang kita nak buat ialah, okay, kita nak bagi variable. Kita nak bagi satu variable baru. So saya nak masukkan m. Let m. Okay, saya nak masukkan satu variable baru dekat sini. So variable baru ni ialah satu okay, ni untuk support benda ni. Saya nak tukar ini sebabnya UXX dengan UYY ni kita nak tukar dia dalam term M dengan N. Kita tak nak MXX dengan YY. Kita nak tukar dia jadi M dengan N. Okay, nampak macam confused lah, tapi kita cuba one by one. So macam mana saya nak dapat M? So first kali 2X stay sini, Y pindah sana, dia jadi 2X tolak Y. Ni first punya. First variable kita, M dia sama dengan apa? 2X stay sini, Y kita pindah sana, dia jadi 2x tolak y. So inilah first kita punya M. Okay, ada soalan setakat ni?
Okey, kalau tak ada soalan, kita cuba pula untuk n. N adalah sama dengan, sebab kita ada 2, so kita tu untuk m, satu untuk n lah. Negatif 2x dan y kita pindah sini jadi tolak y. Okay, so y sama dengan 2x tambah c1, kita dah tukar jadi variable baru, new variable dengan m dengan n, 2x tolak y, negatif 2x tolak y. Oh, 50 first time capai 50. Okay, so next ni apa kita nak buat ialah, okay, kita dah dapat m dengan n, kita nak buat partial untuk m dengan x, m dengan n. So apa kita nak buat dekat sini? Kita nak buat partial untuk x, respect to x. Okay, apa maksud ini? Ini ialah m, kita differentiate terhadap x. Okay, so kalau saya differentiate ni terhadap x, ini jadi apa? Ini akan jadi 2. Yang ini tak ada x, maksudnya ini jadi kosong lah. So dia punya respect, differential untuk x, respect to x, dia jadi 2. Okay, next kita dah buat untuk y. Okay, mx dia jadi 2, my, kalau kita tengok balik equation dia, yang ini tak ada y, maksudnya ini jadi kosong. Kita differentiate y, dia jadi negatif 1. Okay, ini kita buat partial differential. Okay, respect to x, respect to y, one by one. So yang ada x ada value, yang tak ada x jadi kosong. Yang ada y, okay, dia ada value, yang tak ada y dia jadi kosong. So itu yang jadi macam ni. Okay, okay, tak ada masalah. Okay, next kita buat untuk n pula, nx. Kita differentiate terhadap respect to x. So kalau kita differentiate respect to x, ini jadi apa? Ini akan jadi negatif 2 dah. Okay, lepas itu kita differentiate respect to y pula. Yang ini akan jadi, yang ini jadi kosong, yang ini akan jadi negatif 1. Okay, so tak ada masalah. Okay, bagus. Kalau you boleh follow, bagus. Okay, next. Next ni, kita cuba nak derive ux. Okay, kita nak derive formula untuk ux. Okay, yang ini saya bagi formula dia. So ux, kalau kita nak buat ux, saya macam kata tadi, kita nak tukar xx ni jadi m dengan n. Jadi bila saya nak m dengan n, saya nak buat chain rule. So dot mx tambah dengan un dengan nx. Okay, jangan risau, tak tahu formula ni, tak ada masalah. Nanti saya akan bagi formula ni. So you tak perlu risau sangat, jangan fikir sangat pasal formula. Formula memang tak ada, you tak pernah you pernah belajar, cuma you kena recall balik dah. Ini ialah partial. So partial ni kiranya kalau kita mau x, sebab kita ada 2 term, sini pun ada x, sini pun ada x. Jadi ini kira mm ni kena potong, tinggal x lah. n kena potong, tinggal x lah. Sama macam tu, fahamannya sama macam tu. Okay, jadi dia punya partial dia jadi um.mx un.ny. Okay, ini formula dia. Okay, sekarang ni kita cuba untuk uy pula. Okay, saya rasa you boleh fikirkan dah. Uy. Okay, kalau kita mau uy, m pun ada y, n pun ada y. So ini akan jadi apa? Ini akan jadi um dot my dah, sebab kita mau uy. So yang kita tahu ialah m dia. Okay, tambah apa akan jadi untuk case ni? Ini akan jadi un dot ny. So n kena potong, tinggal uy. So kenapa kita mau ada 2? Sebab kita m pun ada y, n pun ada y. So kita nak gabung dia sekali dah. Okay, ini formula dia.
Okay, ini pernah keluar sekali final tau. Itu yang saya nak ajar juga. Okay, pernah keluar sekali. Okay, so kita cuba tengok one by one. Okay, next. Okay, next Next ni saya nak buat apa? Saya nak ganti semua yang kita ada ni. So kita dah ada value yang ni, kita ganti dekat sini. So first kita cari UX dulu. So UX apa jawapan dia? Okay, ni saya buat kotak dulu. Ini formula Okay, so UX dia jadi apa? UX adalah sama dengan M dia jadi 2 UM sebab kita tak ada UM dekat sini. So UM stay saja. So kita masukkan 2X, 2 tu sebagai MX, kita masuk dekat sini. Tambah. Okay, tambah tapi negatif kan, jadi terus jadi negatif lah. Negatif 2 UN sebab NX ialah negatif 2. Okay, boleh follow UM stay sini, MX ialah 2, so ganti dekat sini. UN stay sini, NX ialah negatif 2, so dia akan ganti masuk sini. Okay, next. Kita pergi untuk UY pula. Sama, kita ada MY, so kita masukkan sini MY negatif 1, jadi negatif UM. Okay, UN dengan NY, so NY negatif 1, jadi negatif UN. Okay, nampak tak? Apa yang kita cuba buat ialah kita cuba derivekan X itu dalam term M dan N. Maksudnya kita cuba bagi something untuk value untuk dalam term untuk M dan N. Okay, nanti akhir nanti kenapa you akan faham lah kenapa kita nak masukkan M dan N lah. Akhir nanti saya akan tunjukkan kenapa kita jadikan macam ni. Okay, next ni apa yang kita nak buat ialah kita tengok balik soalan. Kita perlukan UXX, maksudnya second order. Okay, yang ni baru saya derive first order. Ini ialah UX, first order. So, untuk dapat second order, UXX, okay, dengan UYY, apa saya buat? Saya buat jadi dia macam kuadratik, saya expand dia. So, ini saya buat apa? Ini cara yang senang kan? Cara yang senang, tapi cara yang formula complicated, tapi kita tak buat macam tu. Saya nak kita terus buat macam ni saja. So kalau kita nak buat ni, okay, ini just untuk kira fast method lah. Okay, tolak 2 UN, kita kali dengan lagi satu kali UM tolak 2 UN. Okay, bukan cara macam ni dah, tapi ini yang paling cepat kita boleh dapat. So 2 kali 2 dia jadi 4 UMM. Okay, ini kali ni, so dia jadi 4 UMM. So ini akan jadi tolak 4 jadi tolak 8 UMN. Okay, dalam kes ni UMN dengan NM kita bagi dia sama. Kita bagi dia dua benda ni sama. Kita bagi dia sama. Okay, kita bagi dia sama. So UM dengan NM ni dua benda yang sama. Okay, tolak 8 UMN. Lepas itu tolak-tolak jadi tambah 4 UNN. Okay, ada apa masalah? Okay, saya buat apa? Saya ambil UX, saya buat jadi macam kuadratik, saya expand dia, saya dapat terus value untuk double X ataupun UXX. Tapi kalau nak buat ikut formula memang complicated. Okay, I tak nak cuba yang tu. Kita buat yang short method, kita terus kembangkan dia, kita dapat macam ni. Okay, ada siapa-siapa ada masalah? Okay, rasanya semua orang pening lah. Tapi tak apa, kita teruskan. Okay, kita teruskan untuk lagi satu. Untuk yang ni, UYY pula. Okay, kita kembang ni. Ini akan jadi U negatif positif. So, UMM. Tolak jadi tambah. So, tambah jadi 2 lah, 2 UMN. Lepas tu tolak jadi tambah UNN. Ni kuadratik dah, you kena cuba sendiri untuk
Kena tengok pattern ni. Okey, saya dah derive kan benda ni 4. Okey, lepas kembang dah dapat ni, lepas kembang dah dapat ni. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey, tak ada Okey, kita tengok formula dia. Formula dia bagi UXX tolak 4UYY. Okey, so apa saya nak buat? Saya ambil benda ni. Okey, soalan dia ialah apa? UXX tolak 4UYY sama dengan kosong ni. Ambil benda ni, kita substitute dekat sini. Okey, kita ambil yang ni. Okey, kita ambil 2 yang ni. Kita akan substitute dekat sini. Ini masuk sini, yang ini dia masuk sini. Okey, kita akan substitute kat sini. Okey, so kalau kita substitute, dia jadi macam mana? Dia akan jadi 4UMM tolak 8UMN tambah 4UNN tolak 4 kali UMM tolak tambah 2UMN tambah UNN. Dan ini sama dengan apa? Sama dengan kosong. Okey, so kita cuba reduce dia. Okey, kalau kita reduce dia, dia jadi apa? 4UMM tolak 8UMN tambah 4UNN tolak 4UMM tolak tambah jadi tolak 8UMN tolak 4UNN sama dengan kosong. Okey, apa yang kita boleh dapat dekat sini? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? UMM 4 dengan negatif 4. So, kena potong dah. Okey, 4UNN dengan negatif 4UNN. Kena potong dah. Inilah sebabnya kita nak bagi benda ni untuk dalam term UMN. Okey, kita nak bagi bentuk dalam UMM dengan dalam bentuk 3 ni dah. Kita nak XY ni, XX ni, YY ni kita reduce macam ni. Sebab kalau kita tengok dekat sini, ini dia jadi apa? Ini dia dah jadi satu je tinggal. Negatif 16 UMN sama dengan kosong. So dia tinggal ni je. Okay, so macam mana kita nak selesaikan ni? Ini kita dah tengok sebelum ni. Okay, I dah ajar you. Ini ialah simple integration lah. Sebab bila kita ada macam ni, dah partial dan dia tak ada variable lain, so kita dah boleh selesaikan dah. So UMN akan jadi negatif 16, dia jadi pindah sini, dia jadi kosong lah. Kosong per negatif 16, dia jadi kosong jugalah. So yang ini kita akan dapat ni kosong. So next ni kita nak buat integration pula. Okay, ini kita dah tengok dah UM. Okay, kalau kita nak pindah ni, yang yang untuk yang case ni, ini first, ini second. So kita bawa second dulu. So kita integrate kosong DN. Okay, saya dah ajar ni. Ni kita dah study sebelum ni. So kosong DN. Kosong DN akan dapat kosong jugalah. Okay, tapi bila kita integrate terhadap variable n, so kita akan ada satu function yang in terms of m dah. Remember tak? Kita bagi mn. Okay, yang ni kita dah tengok mx. Sebelum ni I tunjuk you mx. Tapi dalam case ni saya masukkan function f. Okay, ini function f dalam term m. Kenapa saya masukkan m? Kalau n, kita kena masuk m. Okay, dia terbalik So next dia jadi apa? Next ni bila kita integrate, so bila saya integrate, saya nak u. Kalau saya integrate, ni akan jadi fm
dn pula, dm. So ini akan jadi apa? U sama dengan F1m tambah gn lah. Sebab bila kita integrate terhadap m, kita akan dapat function untuk g pula dalam sebutan n. Ini macam sama macam kita belajar semalam. Kan semalam saya ajar you, di string dia ada fmx tambah y tambah gmx tambah y. So benda yang sama kita dah dapat hari ni. Benda yang sama. Okay, ini kira function dia, ini function dia, dan m dengan n kita tengok balik apa yang ada kat atas. So u adalah sama dengan u, okay, xy adalah sama dengan, ini kita masukkan balik, kita tambah dalam term m dan n, kita masuk balik xy. So ini akan jadi apa? F1, apa dia punya m? M tadi apa? M tadi kita dah tengok dah. M tadi ni 2x tolak y. So kita ganti dah kat sini. Ni 2x tolak y. Dengan n dia ialah negatif 2x tolak y. So yang ini kita ganti masuk kat sini. So ini akan jadi apa? Ini akan jadi negatif 2x tolak y tambah, ini akan jadi negatif 2x tolak y. Okay, ini sama macam kita tengok semalam, tapi ini ialah cara untuk selesaikan guna formula dia lah. Okay, m dengan n saya ganti balik dalam dekat sini, saya ganti balik kat sini. Sebab kita nak dalam term x dengan y. Okay, apa yang kita cuba sebenarnya buat? Sebenarnya apa kita cuba buat ialah kita nak uxx, okay, uxx tukar jadi umn, uyy tukar jadi umn. So kalau kita dapat umn, kita boleh dah buat integration, simple integration. Itu yang kita cuba buat. Dan kalau kita pasang dekat sini, okay, value untuk umm dengan value untuk umm dia mesti kena terhapus, baru you punya kiraan betul. Sebab bila kira canonical form ni, dia punya ni mesti kena terhapus. Maksudnya umm dengan unn mesti kena potong lah. Maksudnya tak boleh ada umm dengan unn. Yang kena tinggal ialah umn saja. So baru kita boleh dapat dia punya last answer yang ini lah. Okay, saya tahu ini mesti pening lah. Ini kita kena buat 2-3 session baru kita nak akan nampak. Okay, jangan risau. Yang ini saya akan ulang lagi sekali. Okay, saya akan buat satu lagi untuk example. Okay, so untuk betul-betul you boleh faham dia punya pattern dia. Okay, dan nota yang saya buat pun saya buat step by step. Memang panjang dia punya ni. Okay, so kalau you baca confirm you akan faham. Okay, let ni, okay, kita ambil daripada ni. Lepas itu dia punya tu saya buat step by step. Kalau you tengok saya buat step by step. So mesti boleh follow lah. Okay, mesti boleh follow. So akhirnya you dapat jawapan dia sama dengan yang ini. Okay, mesti boleh follow. Cuma memang dia punya step tu dia agak panjang sikit. So you kena alert lah, kena, dan tu lah, kena ready untuk belajar benda ni. Okay, so next ni saya nak cuba pula satu lagi example. Kita buat sama-sama untuk case yang ni. Kita buat sama-sama untuk yang ni lah, example ni. Okay, kita akan buat ni benda ni sama-sama untuk case yang nombor 2. Okay, saya tahu saya agak laju juga lah, tapi tak apa. Yang nombor 2 ni kita pergi slow-slow. Kita akan buat one by one. Okay, saya pause dalam 10 saat. Okay, saya akan sambung untuk satu lagi soalan. Okay, ada siapa-siapa anything nak tanya apa-apa sebelum kita nak proceed? Okay, nampak semua dah pening lah. Okay, tak apa. Kita cuba satu lagi lah. Kita cuba satu lagi. Mungkin yang ni akan jadi dia punya tu, mungkin boleh nampak apa dia punya pattern dia. Okay, kita cuba untuk B pula.
Okey, soalan B. Okey, soalan B kita nak cuba ni. Okey, cuba ni pula. UXX tolak 3UXY tolak 4YY. UXX tolak 3UXY tolak 4UYY sama dengan 0. Okey, first apa kita kena buat? First ialah kita kena dapatkan characteristic equation. Okay, characteristic equation. So macam mana dapat yang ni? Kita buat A kuasa 2 tolak 3A tolak 4 sama dengan 0. So A kena dapat A tolak 4 dengan A tambah 1, kita dapat A sama dengan 4 dengan A sama dengan negatif 1. Ini saya dah tunjuk example sebelum ni dah. Jadi bila kita dapat characteristic equation, positif kena jadi negatif. So Y sama dengan negatif 4X tambah C. Okay, first characteristic equation. Lepas itu nombor 2 ialah Y sama dengan negatif positif. So X tambah C. C1, C2. Okay, saya rasa ini you boleh follow lagi. Okay, next. Next ni saya nak bawa satu variable baru. Variable baru yang kita mau guna ialah M. Okay, macam mana ni? So first, apa kita buat? M, kita bagi apa? Kita negatif 4X stay sini. Y kita pindah sana, jadi tolak Y. Okay, lepas itu N sama dengan, okay, apa kita akan dapat? X tolak Y. Okay, sudah nampak lah. Okay, kita dah dapat M dengan N. Okay, mesti kena ada M dengan N. So, bentuk ni kita nak tukarkan dia jadi M dengan N. Okay, next. Next, kita jadi apa? Kita akan jadikan apa? Okay, kita akan jadikan dia, kita perlukan MX. Maksudnya kita nak differentiate dia terhadap X, kita nak differentiate dia terhadap Y. Okay, ini pun sama. Differentiate dia terhadap X, differentiate terhadap Y. Okay, differentiate jadi apa? Differentiate respect to X, so dia jadi negatif 4. Differentiate respect to Y, jadi negatif 1. Okay, differentiate dia respect to X, jadi 1. Differentiate dia jadi negatif 1. Okay, boleh follow yang ni? Okay, ini saya rasa boleh follow dah. Okay, next. Next, saya nak buat apa? Saya nak buat UX. Okay, formula UX formula macam mana tadi? UX maksudnya kita ada M dekat sini. So kita ada M dekat sini, MX tambah dengan NX. So kalau kita tak mau M, kita kena buat UM. Okay, baru dia kena potong, tinggal UX. Ini pun sama. Ini kena buat UN. Sebab kita ada dua, MX, NX. So kita kena support dua-dua. So ini akan jadi apa? Ini negatif 4. Jadi ini akan jadi negatif 4. So UX adalah sama dengan negatif 4 UM, dan NX ialah 1, jadi tinggal jadi UN. Okay, kalau you buat 2-3 kali, confirm boleh nampak. Don't worry, first time confirm dia memang panjang lah, tapi lepas dah practice, confirm you nampak. Bukan sangat complicated. Okay, UY pula. Cuma yang kena ingat ialah step dia lah. Itu yang penting lah. You kena tahu step dia. So UY ialah
um dot my tambah un dengan ny. Sama juga, dia benda yang sama tapi variable x, y. So uy dia jadi ini jadi apa? My ialah negative 1, so negative tambah ny negative 1, so negative 1 un. Okey, kita dah berjaya dapat ux dengan uy. Okey. Next, tengok soalan dia. Kita perlukan uxx. Okey, kita perlukan uxx, kita perlukan uyy, dengan kita perlukan uxy. Tadi example yang A, saya tunjuk uxx dengan yy, tapi saya tak ajar uxy. Kali ni kita kena buat xy. So kita kena buat 3 benda kali ni. Okey, soalan A dia ada xx, yy. Jadi kita buat cara kuadratik, kita dapat xx, yy. Tapi untuk kes ni xy tak ada pilihan, kena guna formula juga. Xy ni dia tak ada pilihan, kena guna formula. Okey. So first kita cuba buat uxx. So uxx adalah sama dengan apa? Okey, saya kata tadi ini ialah formula, ini ialah cara senang lah, bukannya formula. Jadi tunjuk macam ni pun saya dah faham dah. Saya faham dah. Kenapa saya gunakan merah? Sebabnya dia bukan step yang betul lah. Just kita nak dapatkan dia punya uxx. So negatif positif jadi 16 Okay, negatif positif jadi negatif 16 tambah 16 jadi 32 Okay, yang ini dia akan jadi tambah 16 unn. Okay, ini pun sama, saya dah tinggal u kat sini. Actually kena ada u dah. Salah lah. Ini tambah 1, I say man. Sorry. Salah. Okay, ini salah sikit, dia akan jadi. Saya buang ni. Salah. Okay, kenapa salah? Sebab saya kembang salah. Ini negatif 4 tambah un kali dengan negatif 4 tambah un. Okay, jadi apa? Ini akan jadi uxx adalah sama dengan negatif positif, so 16 negatif 4 jadi negatif 8 umn, dan 1 kali 1 jadi 1 unn. Ok, next, yang ini pula. Yang ini dia jadi apa? Negatif tolak un, negatif tolak un, ni akan jadi tolak jadi tambah un dia jadi 2 umn tambah unn. So kita punya uyy adalah sama dengan tambah 2 umn tambah unn. Ok, ini ok lah. Ini sebab just kita dapatkan ux, uy, kita dah boleh dapat uxx dengan uyy. Ok, untuk yang nombor 3. Ok, untuk nombor 3 mesti kena guna formula. Ok, uxy mesti kena guna formula. Ok, saya bagi formula dulu. Formula dia jadi macam ni.
UXY adalah sama dengan, okay, kita mau UY dengan MX dengan M tambah dengan UY dot NX dengan N. Ini formula dia. Okay, macam sama juga. Ini formula ini pun tak tahu, tapi tak apa. Kalau kita praktis 2-3 kali, confirm akan nampak macam mana nak tengok formula ni. Okay, so macam mana nak tengok formula ni? So UY dengan UY kita ambil daripada yang kita dah cari sini. Kita ambil daripada sini. Ni UY. Okay, ini UY. Kita dah ada kat sini. Okay, in UX ini satu, UY ni satu, tapi kita akan guna yang ni UY. So yang ini kita akan ganti kat sini. Okay, kita akan ganti kat sini. NX dengan MX kita boleh ambil daripada atas. Kita masukkan dekat sini. MX dengan NX. Okay, so saya copy balik benda ni. UY adalah sama dengan, saya copy balik UY adalah sama dengan, okay, adalah sama dengan, saya copy balik yang atas ni. Okay, negatif UM tolak UN. Negatif UM tolak UN. Lepas tu saya perlukan MX. MX berapa tadi? MX ialah sama dengan negatif 4. So kita ambil negatif 4, masuk ke sini. Okay, lepas itu kita perlukan apa lagi? Kita perlukan NX. NX ialah 1. Kita letak ke sini. Okay, ni sebelum masuk saya label dulu lah, senang nak faham. Okay, so once saya dapat UXX, UXY, saya perlukan juga UXY. Kenapa? Sebab soalan dia ada 3-3. So kita kena masukkan yang ni sekali. Okay, jadi saya ganti masuk benda ni. Ini akan jadi UXY adalah sama dengan negatif UM tolak UN kali dengan negatif 4, dan kita nak partial dia terhadap M, tambah satu lagi ialah satu kali ni, satu kali negatif U tolak UN dengan N dekat sini. Okay, dia nampak macam complicated, tapi sebenarnya senang. Just kembang saja. Negatif-negatif positif jadi UM, dan M ni masuk dalam, dia jadi M tolak tambah, ni akan jadi tambah 4MN. Saya kata tadi NM dengan MN benda yang sama. So jangan keliru dengan ni MN dengan NM benda yang sama. So tak perlu nak keliru dengan ni. Okey, tolak ini akan jadi apa? Tolak UMN, UM dengan N tolak UNN. Okey, saya buat lagi sekali negatif-negatif positif jadi 4 UM yang M ni masuk dekat sini. Okey, yang ini dah pergi untuk dua, dia ke sini, dia pergi sini. So itu yang jadi M dekat sini, M dekat sini lah. Tapi saya dah buat dia jadi satu lah. Okey, macam tadi MN dengan MN saya dah bagi dia benda yang sama lah. Jadi saya tak kisah dia MN ke NM. Jadi saya letak MN je. Okey, yang ni sama. Ini MN, jadi saya letak MN. Negatif, ini NN, jadi saya letak negatif NN. Dan yang ini dia akan jadi apa? Ini akan jadi 4 UMM. So ini dah boleh gabung dah. Tambah 3 UMN tolak UNN. Ya, ya. Okay. UX dengan Y. Again, sorry, again. Okay.
Same like this ah. Oh, okay. Sebab ini guna formula lah. Tapi later you show me lah. We can discuss later also lah. No problem. Okay, later you can you text me. I'll give everyone to see lah. If okay, then we can do that. No problem. Okay, but this is the formula way lah. I show the formula way. If the one easy, then we can use that also. It's okay, no problem. Okay, so yang ini kita dah selesai kita punya UXY ya. Okay, sekarang apa saya nak buat? Ambil semua benda ni, kita masuk dalam formula balik. So kita dapat ni UXY. Okay, UXY saya dapat ni. Okay, saya dapat ni. Yang ni semua kita akan masukkan dekat formula dia. Okay, ini nombor 1 dengan ini Okay, yang ni. Okay, so kita cuba dapatkan semua benda ni. Okay, saya copy dia. Okay, saya dapat ni So kita dah dapat 3 benda ni. Okay, so tengok soalan. Soalan dia bagi apa tadi? UXX excuse me. Okay, UXX tolak 3 UXY tolak 4 UYY sama dengan 0. Ni soalan dia. So ambil semua yang ni 1, 2, 3 ni, kita substitute kat sini. Okay, so saya cuba ganti one by one. So ini akan jadi 16 UMM tolak 8 UMN tambah UNN. Okay, tolak. Okay, tolak 3. Tolak 3 saya letak bawah. Tolak 3. Lepas itu XY. Kita copy yang ni. 4 UMM tambah 3 UMN tolak UNN. Lepas tu tolak 4. Okay, kali dengan UMM tambah 2 UMN tambah UNN, dan ini pun sama dengan, ni semua ni sama dengan 0 dah. Okay, ni ialah saya punya XX, XY dengan YY. Okay, kita buat dia punya expansion lah. So kalau kita tengok dekat sini, ni 16, negatif 3 kali 2, negatif 3 kali 4 ialah negatif 12, tolak 12, dan ini negatif 4. So ini jadi 0 lah. Maksudnya ini dah selesai, sebab dia dapat value yang sama. Ok, kita check untuk NN pula. Dia MM dengan NN mesti 0, tak boleh ada value. Kita kena ada M dengan N saja. Ok, so next kita check untuk ni. U and N ialah 1, tolak jadi tambah 3, dan ini jadi tolak 4. So ini pun jadi 0. So maksudnya U and N pun dah tak ada dah. Ok, ini 1 ini 1. Ini negatif 3, negatif jadi positif 3, dan ini tolak jadi tolak 4. Okay, ini 4 tolak 4 jadi 0 lah. Ini pun dah kena cancel. So tinggal UMN saja. Maksudnya step yang kita buat tu semua betul, sebab UMM, UNN dah kena potong. Okay, so yang tinggal yang ni je. So saya meletakkan sebelah sini
So yang tinggal ialah negatif 8. Okay, negatif positif jadi negatif 9. Dan ini jadi negatif 8. So inilah kita nak dapatkan. Ini ialah 16 tambah 10 ialah 26, kurang 1 ialah negatif 25 lah. Okay, maksudnya kita dah selesai ni, kita dapat negatif 25 UMN. Okay, ini lepas reduce lah. Okay, lepas kita reduce, dia jadi macam ni. Okay, dia jadi 0 UMM tolak 25 UMN tambah 0 UNN sama dengan 0. So UMN adalah sama dengan 0, UM adalah sama dengan integrate 0 DN, UM adalah sama dengan DN akan bagi kita FM, dan U ialah integrate FM DM, dan ini kita akan dapat F1M tambah GN. So M dengan N kita boleh ganti masuk. M tadi ialah yang ni, negatif 4x tolak Y dengan X tolak Y. Negatif 4x tolak Y dengan N adalah X tolak Y. So yang ini kita ganti masuk sini dah. So ini akan jadi apa? Ini akan jadi UXY adalah sama dengan F1 negatif 4x tolak Y tambah G X tolak Y. Okay, of course lah, memang panjang lah. Tengok, saya kata tadi memang ambil sejam, betul sejam. Okay, habis kelas ni nanti saya akan bagi nota dia. Okay, tengok balik dalam CDOS lah. Saya akan update nota tu, yang tu saya bagi sementara. Lepas tu kita tengok balik macam mana untuk itu. Ini baru untuk hyperbolic. Okay, ada lagi untuk parabolic. So parabolic dia akan ada X dekat sini dah. Okay, parabolic dia punya case dia akan ada X dekat sini. Ni kita tengok semalam kan, dia ada X. Okay, so seberhenti sampai sini. Ni pun dah rasanya dah pening dah.